إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dapat lagi sama-sama kita bermuzakarah secara maya dalam bacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, sebelum tu saya mohon maaf, ini terlewat sikit sebab ada masalah teknikal, dan insya-Allah saya minta izin untuk kita ulang balik bacaan yang majlis yang pada hari Khamis lepas, sebab ada beberapa perkara yang saya terlepas pandang, terlupa nak sebut, sebabkan pada waktu tersebut biasalah serangan wasdong. Serangan wasdong tu menyebabkan gangguan sikit dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Saya minta izin untuk ulang balik bila berkenaan dengan bab ma yanfa'ul mayyit min qawli ghairihi. Kita ulang kaji balik. Maknanya hari ini kita berada pada majlis yang ke 97. Sepatutnya majlis yang 98. Sebab kita nak ulang balik, kita anggap ini pada majlis yang ke 97. Baik, kita teruskan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ajma'a al-ulama ala babu ma yanfa'ul mayyit min qawli ghairihi. Bab berkenaan dengan apa yang mendatangkan manfaat kepada si mati daripada ucapan ataupun bacaan orang lain, yakni orang yang masih hidup lah kan. Bacaan tersebut boleh memberi manfaat, sama ada daripada doa, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ajma'a al-ulama ala anna ad-du'a lil amwat yanfa'uhum wa yasiluhum sawabuhu. Para ulama telah sepakat mengatakan bahawasanya ad-du'a, yakni mendoakan kepada si mati, yanfa'uhum, yakni memberi manfaat kepada mereka, wa yasiluhum sawabuhu, dan pahala doa tersebut sampai kepada si mati. Ini sepakat, tiada khilaf pada perkara tersebut. Wahtajju biqaulillahi ta'ala, dan mereka, yakni para ulama, berhujah berdasarkan daripada ayat ayat daripada surah Al-Hashr ayat ke-10. Qala Allah Ta'ala
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Jadi mereka yang datang selepas mana kalian, min ba'dihim, daripada mereka, min ba'dihim yakni generasi para sahabat, yakni daripada tabi'in sehinggalah ke zaman sekarang. Walladzina ja'u min ba'dihim, yakni mereka yang datang selepas mana mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, yakni mereka mendoakan Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami, sabaquna bil iman, dengan iman, ini telah meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ini dalil menunjukkan bahawasanya doa tersebut memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Wa ghairi dzalika min al-ayatil masyhurah, dan ada banyak lagi ayat Al-Quran yang menjadi hujah tentang sampainya ataupun doa memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Tapi Imam Nawawi hanya menatakan satu ayat sahaja bimakna, ini yang sama makna dengan perkara tersebut. Wabil ahadits al-masyhurah, dan adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan perkara tersebut, Imam Nawawi mendatangkan kaqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah ampunilah ahli, yakni mereka yang dikebumikan di Baqi'ul Gharqad. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Dan satu hadis lagi, iaitu Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah mereka yang masih hidup di kalangan kami, wa mayyitina, dan mereka yang telah meninggal dunia di kalangan kami. Wa ghairi dzalik, dan juga ada lagi hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Cuma Imam Nawawi mendatangkan sebahagian saja. Ini dua hadis saja dalam perkara tersebut. Baik, itu jelas berkenaan dengan doa. Adapun waqtalafal ulama fi usuli sawabi qiraatil Quran. Adapun dalam masalah bacaan Al-Quran, adakah pahala membacanya sampai kepada si mati? Para ulama khilaf berkenaan masalah tersebut. فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل, dan pendapat yang masyhur daripada mazhab kita, itu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i wa jamaah, dan sebahagian para ulama yang lain, ini pendapat yang masyhur mengatakan annahu la yasil, yakni pahala membaca Al-Quran tak sampai kepada si mati. Ini pendapat yang masyhur lah. Adalah ada dalil-dalil mereka, cuma Imam Nawawi tak datangkan dalil mereka tersebut. Wa dhahaba Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun min al-ulama wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasil. Adapun dari bagi pendapat al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan jama'atun min al-ulama, dan sebahagian para ulama yang lain, dan juga sebahagian ulama daripada mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan annahu yasil, pahala membaca Al-Quran ini sampai kepada si mati. Hanya berdasarkan niat saja. Ini niat, kalau kita baca Al-Quran dengan niat, pahala tersebut dihadiahkan kepada si mati, itu insya-Allah akan sampai pahala tersebut kepada si mati. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian ulama daripada mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Maliki juga, yakni jumhur, kalau tak salah saya, jumhur ulama, jumhur mazhab mengatakan sampai, melainkan mazhab Imam Asy-Syafi'i sahaja. Fal-ikhtiyar an yaqula al-qari' ba'da faraghihi Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Dan ini pendapat yang mengatakan sampai itu, iaitu mereka memilih pendapat seperti mana dinakalkan al-Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, mengatakan bahwasanya kiranya kita nak menyampaikan
pahala membaca Al-Quran tersebut adalah kita membaca. Jadi setelah selesai membaca Al-Quran, kita baca doa, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah aku bacakan ni kepada si fulan. Iaitu kita sebut nama si mati tersebut. Dengan cara tersebut, insya-Allah pahala membaca Al-Quran tersebut akan sampai. Kata Imam Nawawi lagi, pendapat ni, iaitu pendapat dengan membaca doa, ya Allah sampaikanlah bacaan Al-Quran ini kepada si mati, iaitu salah satu daripada dua pendapat, yang ini dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri, yang berkenaan dengan sampainya pahala baca Al-Quran tersebut kepada si mati. Wallahu a'lam. Baik. Dan kata Syekh Fadilatul Syekh Dr. Ali Jumaah hafizahullah, beliau mengatakan masalah yang berkenaan dengan pendapat mereka yang mengatakan pahala, pendapat ulama yang mengatakan sampainya pahala baca Al-Quran tersebut kepada si mati, itu lebih kuat. Pendapat tersebut ada dalil yang lebih kuat berbanding dengan pendapat yang mengatakan tidak sampai. Kata Syekh Ali Jumaah lagi, masalah tersebut, khilaf tersebut yasir, sangat simple, sangat kecil, makanya tak perlu untuk kita membesarkan lagi. Dan kata guru Syekh kami, Syekh Yusri hafizahullah, beliau juga mendapat mengatakan bacaan Al-Quran tersebut sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu berdalilkan dengan solat Jumaat, solat jenazah, sebab dalam solat jenazah sendiri ada bacaan Al-Fatihah. Maka kalau tak baca Al-Fatihah tersebut, maka tidak sah solat jenazah tersebut. Itu dalil menunjukkan bahawasanya bacaan Al-Quran juga sampai pahalanya kepada mereka yang telah meninggal dunia. Itu di antara dalil yang dipegang oleh sebahagian para ulama. Jadi tak perlu diperbesarkanlah, tak perlu nak riuh sangat kita bincang dalam masalah tersebut. Baik. Wa yustahabbu as-sana' 'ala al-mayyit wa dhikru mahasinihi. Itu selesai berkenaan dengan pahala membaca doa dan juga pahala membaca Al-Quran. Itu telah selesai. Kemudian wa yustahabbu as-sana' 'ala al-mayyit, iaitu disunatkan ataupun dianjurkan untuk kita memuji dan menyebut kebaikan si mati. Ini pujian tersebut bagi mereka yang layak. Kalau orang soleh, itu selayaknya untuk kita puji, tapi dengan syarat tidak terlalu tidak melampau-lampau. Kita puji dengan sederhana. Dan sebaliknya, kalau orang tersebut dia terkena dengan melakukan perkara yang tak elok, perkara yang jahat dan sebagainya, itu tak perlu untuk kita untuk disebutkan kebaikannya. Itu berdasar adalah akan disebutkan hadis berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala marru bi jinazatin fa asnau 'alaiha khairan. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata marru bi jinazatin, pada satu hari ketika mana mereka, para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada satu tempat, lalu satu jenazah, fa asnau 'alaiha khairan, dan para sahabat memuji jenazah tersebut akan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebagaimana para sahabat memuji jenazah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berkata wajabat, ini telah wajiblah ke atas dia, ini telah layaklah ke atas dia. Summa maru bi ukhra, kemudian lalu satu lagi jenazah, fa asnau 'alaiha syarran, para sahabat mengata ataupun mengutuk, itu kata tak eloklah kepada jenazah tersebut. Tapi kutukan tersebut
para ulama mengatakan, mensyarahkan bahwasanya jenazah tersebut mungkin bahkan dia adalah seorang yang fasik ataupun munafik, ataupun dia seorang yang kafir. Sebab ada hadis larangan menyebut larangan supaya untuk mengutuk dan mencela orang yang telah meninggal di kalangan orang Islam. Tak kira lah dia buat kesalahan apapun, tapi dia masih meninggal dalam keadaan Islam, itu dilarang untuk kita mengutuk dan mencela jenazah tersebut. Adapun jenazah yang dikutuk oleh para sahabat tersebut, kemungkinan dia adalah mereka yang kafir ataupun yang munafik dan sebagainya. Maka faqala wajabat, maka Nabi kata wajabat, ini telah wajib lah ataupun telah selayaknya dia, tapi Nabi tak sebut apa dia. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wajabat, apa yang dimaksudkan wajabat tu wahai Rasulullah? Qala hadza asnaitum alaihi khairan. Ini jenazah yang pertama tadi kamu puji khairan, dengan kebaikan. Fa wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atas dia, ini selayak bagi dia untuk masuk ke dalam syurga. Itu takdir dia. Wa hadza asnaitum alaihi syarran. Dan jenazah yang satu lagi yang kemudiannya itu kamu kutuk, kamu kata yang tak elok pada dia. Fa wajabat lahul annar, maka wajiblah ke atas dia akan neraka. Antum syuhada'ullahu fil ard, kalian adalah syuhada Allah, yakni saksi-saksi Allah di muka bumi. Antum, ini khitab kepada al-mukhatabun, kepada para sahabat. Itu kata para ulama, khitab tersebut kepada para sahabat. Sebagai ulama kata lagi, antum tersebut meliputi seluruh orang yang beriman. Ini selepas mana generasi para sahabat sehinggalah ke zaman kita sekarang. Itu dalil menunjukkan bahawasanya kata-kata yang baik, pujian yang baik kepada si mati, itu boleh juga memberi kesan atau manfaat kepada si mati. Dan kata Ibn Tin, kata Al-Imam Ibn Tin, antum syuhada Allah tersebut, kalian adalah saksi-saksi Allah tersebut hanya khusus kepada para sahabat. Itu pendapat Imam Ibn Tin. Tapi jumhur ulama mengatakan kalian adalah saksi-saksi Allah tersebut juga boleh digunakan ataupun dikhususkan kepada orang Islam yang lain, orang beriman dengan lain. Baik, jelas. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Abi al-Aswad qala qadimtu al-Madinah fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazah. Dan satu lagi hadis riwayat di sahih Bukhari daripada Abi al-Aswad, beliau tabi'in, salah seorang daripada tabi'in. Qala qadimtu al-Madinah, pada satu hari saya mendatangi, saya pergi ke Madinah. Fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan aku duduk bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada satu majlis. Famarrat bihim janazah, dan kemudian tiba-tiba lalu satu jenazah. Fa usniya 'alaiha 'ala sahibiha khairan, dan para sahabat yang lain yang berada bersama dengan Sayyidina Umar tersebut memuji akan kebaikan si mati tersebut. Faqala Umar wajabat, kata Sayyidina Umar wajabat, ini telah wajiblah ke atas dia. Summa murra bi ukhra, kemudian lalu satu lagi jenazah. Fa usniya 'ala sahibiha khairan, dan dipuji lagi kebaikannya. Faqala wajabat, faqala Umar wajabat, kata Sayyidina Umar lagi wajabat. Summa murra bis salisah, kemudian lalu satu jenazah yang ketiga. Fa usniya 'ala sahibiha syarran, maka di para sahabat ataupun mereka yang berada bersama dengan Sayyidina Umar tersebut kata yang tidak elok kepada si mati tersebut. Faqala wajabat, kemudian Sayyidina Umar kata lagi wajabat, wajiblah ke atas dia. Qala Abu al-Aswad, kata Abu al-Aswad, perawi yang merawikan hadis ni, faqultu ma wajabat ya Amirul Mukminin,
wahai Sayyidina Umar, apa yang dimaksudkan dengan wajabat, wahai Amirul Mukminin? Qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-jannah. Kemudian Sayyidina Umar kata, aku akan berkata, aku mengatakan seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin, yakni seorang muslim yang telah meninggal dunia yang disaksikan oleh 4 orang akan kebaikan dia, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah Taala akan masukkan dia ke dalam syurga. Faqulna wa salasatun, dan orang yang bersama dengan Sayyidina Umar tersebut tanya, adakah 3 orang yang menjadi saksi akan kebaikan si mati tersebut boleh menyebabkan Allah memasukkan ke dalam syurga? Qala wa salasatun, bahkan 3 pun dah memadai. Faqulna wasnan, pun tanya lagi, adakah 2 orang yang menjadi saksi akan kebaikan si mati tersebut boleh menyebabkan Allah masukkan ke dalam syurga? Qala wasnan, dan bahkan kata Sayyidina Umar lagi, bahkan kalau 2 orang pun yang menyaksikan kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga. Summa lam nas'alhu 'anil wahid, kemudian kami tak tanya lagi dah, mungkin segan dan sebagainya, kan walaupun seorang yang menyaksikan kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala akan masukkan jenazah tersebut, si mati tersebut ke dalam syurga. Itu juga dalil yang kuat daripada sebab dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang menunjukkan bahawasanya kalau kita memuji akan menyaksikan kebaikan si mati tersebut, maka ia memberi manfaat kepada si mati tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya sangat dianjurkan untuk kita menyebut kebaikan si mati. Ini setelah mana dia meninggal dunia, kita puji dia, kita sebut, kita ungkit kebaikan dia, sebab itu memberi manfaat kepada mereka yang telah meninggal dunia. Baik, berkenaan dengan fa'asnau 'alaiha syarran, yakni ketika mana para sahabat mengutuk jenazah yang kita baca tadi, dan Nabi kata wajabat, Nabi kata wajib ke atas dia. Itu menunjukkan bahawasanya yang seperti yang dia sebutkan tadi, jenazah tersebut dia seorang yang kafir ataupun munafik ataupun terkenal dengan kefasikannya. Bahkan kalau dia seorang yang munafik, Nabi tidak solat jenazah ke atas dia. Itu menunjukkan bahawasanya, dalil menunjukkan bahawasanya tak ada masalah untuk kita sebutkan keburukan si mati yang terkena dengan kezaliman, ataupun ia seorang kafir, munafik dan fasik. Wal ahadits binahwi ma dzakarna katsiratun wallahu a'lam, dan hadis-hadis berkenaan dengan perkara yang memberi manfaat disebabkan ucapan, bacaan dan sebagainya, itu banyak. Cuma Imam Nawawi hanya mendatangkan sebahagian saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan cukup sekadar ni. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan babun nahi an sabil amwat, berkenaan dengan bab larangan mengutuk ataupun mencela orang yang telah meninggal dunia. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari insyaAllah, iaitu pada pukul 8 seperti biasa. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kekurangan saya, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, tersasul bahasa dan sebagainya, mohon diperbetulkanlah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan dan merahmati kalian, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.